A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa nastaftihu billazi huwa khair. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang satu tajuk yang berbunyi kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi apa maknanya ya kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi sebenarnya ia merupakan satu tajuk ya yang merupakan antara khutbah ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang disebut sebagai Nafahatul Jumaat. Tajuknya jadilah Rabbaniyan bukan Ramadhaniyan. Ya, baik. Jadi menjadi perkara yang lazim. Maksudnya kun Rabbaniyan. Kita mencari tentang sifat bertuhan itu. Bukan semata-mata kerana Ramadan. Nanti kalau kata habis Ramadan, habislah mencari ketuhanan. Itu maksudnya kun rabbaniyan, maknanya istiqomah daripada bulan Ramadan sepanjang tahun. Kun rabbaniyan, jadi orang kita yang hidupnya bertuhan, bukan setakat Ramadan kemudian terhenti dengan hari raya. Itu maksud kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi menjadi perkara yang amat lazim ya bagi kebanyakan umat Islam, termasuk ustazah jugalah. Apabila tibanya bulan Ramadan, apa yang kita biasa lakukan? Kita berusaha melipat gandakan amalan kita. Contoh, solat berjemaah dijaga setiap waktu. Al-Quran dibaca secara kerap, ya. Kalau kata sebanyak mungkin. Sedekah bulan puasa ni bertambah. Solat sunat hampir setiap malam. Qiyamul Lail dan pelbagai lagi amalan akan cuba diusahakan sebanyak mungkin. Mungkin motivasinya apa tadi? Motivasinya segala-gala dilakukan untuk mengejar ganjaran, rewarding. Ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik. Itu yang pertama. Namun, boleh jadi juga motivasi untuk beramal ini akhirnya akan berlalu pergi bersama perginya Ramadan. Masa Ramadan kita boleh tahan nafsu. Esok raya, rendam, lem cok, ketupat, kuih, air merah, air biru, air kuning, air hijau, segalanya. Melampiaskan nafsu. Jadi sampai tak makosik puasa. Itu kita sebut kita sebenarnya nak mencari 30 hari kita dah buat macam tu untuk membina rasa bertuhan dalam diri. Untuk mengekang hawa nafsu. Itu makna Rabbaniyah. Baik. Sedangkan usaha kita untuk mencari redha Allah SWT adalah sepanjang masa. Ya. Untuk sepanjang masa. Bukannya musim-musiman. Bukannya musiman. Ya. Seperti kebanyakan yang sedang berlaku sekarang ini. Bahkan kadang-kadang di malam terakhir itu pun alhamdulillah ada hikmah daripada COVID juga. Kenapa? Kalau tak ramai iktikaf di bazar-bazar. Ramai iktikaf, orang kata ramai yang melontar jamrah, melontar duit dekat pasar raya. Malam raya tu padahal ada lagi malam 29 kan contohnya. Tapi dihabiskan dengan tadilah saya cakap aktiviti itu. Dah itu belum lagi habis Ramadan tu. Kadang-kadang kita dulu. Lepas tu kalau kita fikir ada hikmah juga. Ada COVID, ada pandemik ni. Menyebabkan kita tinggal di rumah masih meneruskan kelangsungan kita untuk mencari tadi Rabbaniyah. Baik. Jadi itulah kita sebut. Jadilah kita Ramadhaniyin. Semata-mata dalam bulan Ramadan je. Tapi kita sebenarnya dituntut untuk menjadi Rabbaniyin. Baik. Justru bagaimana kita boleh mengekalkan motivasi diri kita untuk terus istiqamah dengan amalan kita demi mencari redanya. Baik. Yang pertama, apa dia? Ya, dalam Yusuf Al-Qaradawi dalam khutbahnya cuba membangkitkan rasa kehambaan kita kepada Allah SWT dan sekaligus cuba mendidik kita semua agar sentiasa yang pertama mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, memperingatkan tentang hakikat ibadat yang kita ni terlalu sedikit.
Sikit je yang kita buat nak banding dengan nikmat yang Allah bagi. Contohnya, tak buat apa-apa pun hari ini tapi tetap bernyawa, tetap bernafas. Hari ini, contohnya ya, hari ini tak bangun solat pun, tak bangun qiyam pun, tapi matahari tetap bersinar. Banyak tak nikmatnya tu? Banyak sekali. Padahal sebenarnya, kalau kita kata begitu, maknanya saya kerana saya banyak ni lah saya dapat ini. Sebenarnya itu ialah kemurahan daripada Allah yang bersifat pengasih dan pemurah. Dialah yang maha pengampun di atas segala kekurangan dan kesombongan ibadat kita. Jangan kita fikir kerana ibadat saya ni lah saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat anugerah ini dan sebagainya. Baik, jadi hari ini kalau boleh kita bicarakan apakah ya yang kita sebut. Yang kita boleh buat ya nak mencapai rabbaniyin sepanjang tahun. Apa dia? Yang pertama kita sebut, walaupun melepasi Ramadan, yang pertama memacu kesungguhan untuk beribadah. Dia maknanya Ramadan ni macam booster, starter kit untuk kita dah biasa buat kan. Jadi booster dan starter kit untuk kita lepas ni melonjak lebih jauh ke hadapan. Kemudian memacu kesungguhan untuk beribadah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya tidaklah aku jadikan manusia dan jin melainkan liya'budun. Untuk ta'abbudiyah, untuk mengabdikan kepada diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, memacu kekuatan untuk melakukan islah. Apa makna islah? Islah tu makna memperelokkan diri, merubah diri. Islah makna reformasi, mengubah, reform, membuat dalam bentuk yang lebih baik, lebih bagus. Kan makna re tu form. Maknanya kita format kembali diri kita untuk jadi lebih bagus. Kalau dalam sistem komputer kan kita format balik, nak buang virus-virus, kan, buang yang orang kata yang junk semua-semua tu kan. Jadi itu makna islah mastata'tum. Disebut dalam surah surah Hud ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islah mastata'tum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Itu makna islah. Maknanya kita nak mengubah diri kita dalam sedaya upaya kita. Dan tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah lah jua aku berserah diri. Kita serah diri kita pada Allah dan kepadanya lah aku kembali. Jadi yang kita kata itu makna islah. Yang tadi buat apa? Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Yang kedua, islah. Yang ketiga, kita sebut mujahadah. Mujahadah, jahada, yujahidu, mujahadah. Berusaha sesungguh-sungguhnya dalam melakukan taubat. Dalam melakukan taubat. Bagaimana caranya? Beramal sepanjang masa. Ya, apa dia? Okay, kalau Imam Al-Ghazali, dia akan sebut ya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 3 cara. Ada 3 proses nak mujahadah yang kita nak kata tadi. Yang Ustazah cerita tadi, cerita apa? Cerita ulat bulu. Yang dia bertukar daripada kita rasa geli, rasa jijik, dia makan banyak ikut nafsu, kemudian duduklah kepompong. Kemudian duduk kepompong itu maknanya dia beruzlah. Ya, dia beruzlah, dia senyapkan diri dia, tak keluar ke situ, tak keluar kat sini, tak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian akhirnya lepas 21 hari yang disebut metamorfosis kan, dia menjadi daripada ulat bulu menjadi rama-rama. Kita lihat dari segi fizikalnya saja. Ulat bulu tu tak cantik, geli kita tengok. Rama-rama tu satu makhluk Allah yang cantik. Kita lihat perbezaannya. Jadi apa proses yang dilakukan? Ada 3 proses. Yang pertama disebut nak mujahadah ni, yang pertama mujahadah dalam takhalli. Takhalli makna kita mengosongkan. Contohnya, dulu malas solat, sekarang rajin solat. Dulu tamak, sekarang bersikap sabar, qanaah.
Apa yang ada itulah yang saya dah dapat. Yang dulu marah-marah, sekarang ni sabar. Yang dulu suka mengkhianati, sekarang belajar untuk pegang, jujur dan amanah. Makna kita kosongkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Kosongkan, buang. Takholi, buang yang tu dulu. Buang. Istighfar, astagfirullahalazim. Nak marah, astagfirullahalazim. Ini soimu, aku ni puasa. Kemudian, nak berbohong. Astagfirullahalazim. Baru je solat. Baru je sudah solat. Nak ambil barang orang. Mustahil lah orang yang solat nak ambil barang orang. Mustahil lah orang lepas solat tiba-tiba nak memaki-maki orang. Itu makna mengosongkan sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat yang buruk. Itu yang pertama. Ya, dari segi mujahadah. Yang pertama iaitu namanya takholi. Kita kena kosongkan sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat buruk. Yang kedua, bila dah, kalau orang kata, kalau cawan tu dah kosong, kena isi tak? Kena isi. Kalau jiwa kita dah dikosongkan tadi, kita kena isilah. Refill kembali. Yang kita sebut sebagai apa? Tahalli. Tahalli. Iaitu membuat pengisian. Tadi dulu kalau bercakap kasar. Sekarang ni bercakap dengan lemah lembut. Dulu suka marah-marah. Dah kita dah buang dah suka marah-marah tu. Nak masukkan dengan apa? Nak isi dengan apa? Bersabar. Dulu kalau bertutur kata sesuka hati. Sekarang kita belajar menjaga lisan. Dulu orang kata kalau dulu kita sebut, kita ni disebut sebagai seorang yang kata cuai solat. Sekarang kita cuba cukupkan dengan solat. Baik. Itu yang kedua. Pertama yang tadi kosong, kemudian dah kosong kena isi balik. Isi balik. Yang ketiga namanya tajalli. Tajalli makna apa? Pengukuhan. Apa? Kita dah buat contohnya 30 hari berpuasa. Pengukuhannya apa? Puasa sunat 6. Rayanya 2 hari, kemudian kita puasa sunat 6. Itu kan pengukuhan. Solat. Dulu solatnya cik semua. Kejap ada, kejap tak ada. Sekarang maknanya dah bagus. Ya, dah buat pengisian 5 waktu. Kan? Dah baguslah tu pengisiannya. Tapi tajallinya, pengukuhannya apa? Ditambah lagi dengan solat sunat yang lain. Solat taubat, solat tahajud. Kemudian apa lagi? Solat hajat. Kalau baca Al-Quran dulu 1 ayat, sekarang 10 ayat. Ditambah lagi tajallinya sampai 1 muka surat. Dulu kalau bicaranya keras dan kasar. Sekarang ni belum berbicara, astagfirullah, kenapalah saya bercakap dengan bahasa yang disukai orang. Bercakap dengan lemah lembut. Itu tajalli. Jadi bila tajalli ni senang cerita gini. Dulu orang kata, dulu dia gangster lah. Dulu dia kerek lah. Dia ni degil, keras kepala lah. Tapi sekarang ni, macam tak percaya sekarang. Tawaduk lah dia sekarang. Kalau istilah mari macam gini. Dulu ni lah kaki itu kaki ni. Tak tahu saja kenapa tak guna tangan. Ini dulu itulah kaki lepak. Sekarang ni ahlul masjid. Nampak tak pada zahirnya? Itu makna tajalli. Dulu kalau dia bercakap sikit-sikit nak gaduh. Tapi sekarang setelah melalui proses ni, yang kata proses Rabbani ni yang kita sebut tadi, Rabbani ni kita ingat Tuhan kan? Hidup bertuhan, dia mengubah perangai kita, mengubah watak kita, mengubah cara kita bersikap, mengubah cara pandangan hidup kita. Kita jadi manusia yang rabbaniyin. Jadi itulah yang disebut sebagai makna kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini tidaklah terhenti berakhirnya dengan Syawal. Diteruskan dalam hidup kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi amalan-amalan itu menjadi keberkahan, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima ibadat-ibadat kita, insya-Allah. Semuanya kita doakan yang mendengar dan melihat ini supaya dimurahkan rezeki, insya-Allah, diberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim.
Saudara, saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan kompleks Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah kompleks yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang untuk mengembangkan pejabat kita. Tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, menjalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang berkesan untuk umat dan masyarakat seluruhnya. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah